الله يا الله 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 يا الله. H2O. Kenapa dia kata tu? Ni lupa Ada ni. dua molekul. Hidrogen ada Dua dua bahagian. molekul. Dua molekul. Dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen yang terjadilah air. Ingat tu orang ajar dekat pejabat mana. Pi R kapal 2H. Kan? Nak kira dua kolah ni. H tu apa patutnya? Height, tinggi. Height. Tinggi kan? Saya tanya budak tu. Budak muda. Pi R H ni apa? Hidrogen dia kata. Nak ketawa pun tak rasa tak baik nak ketawa. Tapi macam nak ketawa. Janganlah sampai begitu sekali. Ada ke hidrogen. Tak belajar matematik ke. Tapi gitu dia faham itu. Tasawuf ni. Ni. Apa tasawuf ni? Ilmu ni. Dia satu ilmu. Kalau tafsiran yang paling mudah yang digunakan di sekolah rendah, tahu? Dia orang panggil ilmu akhlak. Tasawuf ni kalau orang tak faham, dia jadi benda yang menakutkan tau. Dia memomokkan tasawuf ni. Belajar jadi gila lah apa benda lah. Dulu masa kalau tak mengaji memang dengar perkataan ni lah. Kalau di kitab Za'dun Muta'lim. Za'dun Muta'lim ni kitab ni dipakai oleh Jawi lah. Sekolah Kafah Jawi. Dia buat satu tafsir yang paling mudah. Dia kata apa? Tasawuf ni apa? Maksud dia apa? Jernih. Cukup lagi dia pakai ni, cukup. Ini takrif yang diberi dalam kitab yang digunakan untuk budak-budak darjah 6. Tak apalah, walaupun kita bukan darjah 6. Tapi kalau kita tahu takrif, kita macam darjah 6 lah ilmu kita. Yang kita pakai ni. Kita buat takrif yang mudah. Apa dia? Jernih. Jernih ni menjernihkan apa? Dia nak jernihkan apa mutasawuf ni? Dia nak jernihkan satu benda yang sangat berharga dalam diri kita. Nama dia apa? Hati. Hati. Dia nak jernihkan hati. Lepas tu kita kena faham ilmu tasawuf ni dia membicarakan tentang anggota dan hati. Maknanya dia punya perbicaraan ilmu, perbincangan ilmu adalah soal anggota dan hati, anggota jasad. Kalau kita buka, nak senang buka ni lah, penawar bagi hati yang kita tengah belajar ni. Dalam kelas online ni kita nak belajar penawar bagi hati. Dia cerita pasal anggota dan dia cerita juga pasal perangai-perangai dan watak-watak hati . Watak-watak hati. Jadi ilmu yang belajar itu nama dia ilmu tasawuf. Okey, faham yang tu dulu. Faham yang tu dulu. Jadi perbincangan ilmu tasawuf ni dia memang cerita pasal hati. Jadi nak jernihkan apa ni? Nak jernihkan ni maksud dia membuang, dia dua benda je. Jadi dua benda. Jernih ni dia maksudkan jernih. Kalau kita tengok dia kalau kita kata dia kata ungkai. Madmumah. Ungkai ni apa? Ungkai ni buang lah. Ungkai ni buang lah kalau cakap. Dia ungkai satu benda. Lepas tu dia hias. Dihias. Dihias ni dikatakan hiasi
dengan ni mahmudah ni. Jadi bila belajar tasawuf ni ada dua perkataan yang selalu disebut. Satu madmumah, satu mahmudah. Ni perkataan yang common. Macam kita pakai Google Map kita pakai Waze, WAZE tu. Orang kata wadi haji lah tu. Ada dua perkataan yang, bukan ada beberapa perkataan yang kita biasa lah. ETA, kan, route, ROUTE, betul congestion, semua tu akan keluar dalam tu. Dia tunjuk kita ni, gini. Expected time arrival, ETA. Jadi kita tengok je, kita tahu. Ni pukul berapa sampai kat rumah. Kita berlagak lah. Kita berlagak. Jadi term-term ni kalau kita mahir, kita boleh gunakan benda tu dengan baik. Sama juga bila belajar tasawuf, salah satu cabang daripada ilmu Fardhu Ain. Maknanya tak belajar dosa. Inilah antara term-term yang biasa disebut dalam Fardhu Ain. Apa? Madmumah, mahmudah. Sebagai yang kita dah sangat tahu kadang-kadang benda ni. Tapi atas dasar kadang-kadang kita menghormati pada ilmu ni, merendah diri, kita catat lah. Alamak, lupa pakai mic. Madmumah ni, kalau kita kata sifat, dia sifat perangai. Sifat apa? Dia perkataan ni, tercela. Keji. Sifat keji. Sifat tercela. Sifat paling cela. Tu yang tercela. Hari ni, dia tulis pula Terpuji. Jadi ni opposite. Ini berlawanan dengan ni, ini berlawanan dengan ni, ini berlawanan dengan ni lah. Jadi bila kita tahu tu, dia nampak lebih teratur pada ilmu yang kita kena pelajari. Lepas tu ilmu-ilmu ni kena betul-betul kita susun elok. Structured, kena structured. Bila structured ni kita boleh ni lah. Kita boleh faham dengan baik. Tu yang dikatakan madmumah, dikatakan mahmudah. Kalau dalam konteks tasawuf yang ahli sunnah wal jamaah ni, dia ada senaraikan 10 yang utama lah. 10 yang utama madmumah, maknanya 10 sifat yang tak baik. Kalau kita nak susun, kita boleh letak lah. Kita boleh letak satu lagi nota. Apa pasal tikus tu nak jalan? Kati dia dah mati kot. Apa? Pakai ni. Kalau kita risau tak apa. Madmumah. Mestilah dia ada kawan. Kita ada kawan ni. Tu nama dia Mahmudah. Dia ada 10 sifat yang utama. Tapi bukan ini saja. Maknanya daripada sini dia akan lahirkan benda-benda yang lain lah. Kalau dalam kitab sebut, ketahuilah dia kata, Sayyidina Abu Bakar memiliki lebih 600 sifat mahmudah. Dulu saya belajar Fardhu Ain dulu, Ustaz sebut. Memiliki 600 lebih sifat mahmudah. Tapi yang 10 ni adalah benda utama. Bila orang itu memiliki, dia akan pecah-pecah. Pecah-pecah pada yang lain. Okey, kita tengok. Tak apa. Biar kita faham betul ni. Ini dia 10.
Tulis satu. Taubat. Kalau ikut sunnah kitab, dia kata taubat. Kenapa taubat? Pintu kebaikan ni kena lalu taubat. Macam katalah kita nak pergi Kuantan. Mesti ikut Teluk gitulah. Kalau nak cepat lah. Boleh ikut yang lain boleh. Ikut Mimaland tu boleh. Tapi ikut Teluk Kalau nak pergi selatan, ikut tol Gerian Besi. Kalau nak pergi utara, ikut tol Jalan Utah. Jalan Utah. Kalau nak pergi Kuantan, ikut tol Jalan Utah, boleh juga, jauh. Adalah jalan dia pusing kanan bumi ni. Jadi sama juga ni. Nak berubah, pintu dia taubat. Lepas tu taubat ni dia jadi nombor satu pada memang mudah. Kalau sebab tu mesti jadi orang yang bertaubat. Tawabin. Kalau tak jadi orang yang bertaubat, payah sikit lah. Bukan payah, mungkin macam tak dapat. Tak dapat. Ulama kata, engkau nak berubah, engkau masuk pintu taubat. Jalan lain taubat. Lepas pintu taubat, pintu apa? Kalau nak kita kata. Kalau kita sudah belajar lah. Khauf. Pintu apa? Takut kepada Allah. Pintu apa? Menyesal. Beramal. Menyesal sudah taubat. Takut kepada Allah. Pintu syukur. Dan Takut akan Allah. Khauf. pintu ilmu. Keluar pintu taubat, masuk pintu ilmu. Tapi pintu taubat ni jangan tutup. Maknanya sentiasa juga taubat. Tapi pergi cari ilmu. Ada orang dia silap. Dia taubat, dia pergi pintu amal. Amal ni kena buat juga. Mana wajib mesti kena buat juga. Tapi mesti ada ilmu yang mengiring kan. Ini taubat tapi belajar agama tidak. Ni ramai orang buat ni. Hijrah. Pakai tudung. Tapi tak belajar. Sama amal buat salah. Tauhid tak lepas, tauhid tak faham. Ini dah salah pintu. Jadi jangan tutup pintu taubat. Taubat tetap berlaku juga walau apa keadaan sekalipun, tetapi pergi pada menuntut ilmu. Okey. Memudah balik tadi. Nombor 2, takut khauf akan Allah. Takut akan Allah. Kita tak urai, cuma kita tulis je. Nak kena faham. Nanti belajar dekat Penawar Berhati. Zuhud dia ada 10. Sabar lepas sabar apa? Lepas sabar syukur. Tak mat. Berapa? Syukur. Lepas tu nak kena faham benda ni satu. Lepas tu ikhlas. Kalau tak faham ni bahaya. Allah cakap dalam Quran, firman dalam Quran, kalau engkau tak syukur, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Sabar dah sudah. Sabar, nanti itu pen yang lama. Okey. Kasih Kasih akan Allah. akan Allah. Jawab berapa dah? 2, 4, 6, 8. 8. Lepas tu, kopi lagi 2. Redha dengan qada.
Alamak, tak muat juga. Sekejap. Reza. Ayat sekali, zikrul maut. Ingat mati. Zikrul maut ni maknanya ingat mati. Ni. Ini nama dia yang kita sebut dengan nama sifat terpuji lah. Jadi bila bicara pasal tasawuf ni, maknanya bicara pasal hati. Bicara pasal hati. Dan ilmu yang wajib dipelajari, maknanya kita kena faham satu apa benda ni dalam mudah ni. Ni. Nak kena faham satu. Nak kena faham sabar ni maksud apa? Kalau tidak nanti kita ingat kita sabar, rupanya kita tak sabar. Ni yang susah ni bila tak faham Bila tak faham agama ni paling menakutkan lah. Lepas tu jangan malu lah untuk belajar. Ini syahrut ta'am. Syahrut ta'am. Banyak Makan. Banyak makan. Syahrut kalam. Banyak Cakap. Banyak bercakap. Eloklah kalau dia ada anak pendiam bagus juga. Bagi bagus dia boleh cakap. Marah. Pemarah. Lagi hasad. Dengki. Lagi kikir. Kikir ni kedekut. Dekat. Lagi cinta kemegahan. Kemegahan. Apa je kan? Seronok lah. Megah-megah. Lagi hubud dunia. Cinta. Dunia. Lagi cinta Membesarkan diri. ujub. Ujub. Lagi membesarkan diri. Tadi heran diri. Ini membesarkan diri. Macam orang kata bangga-bangga diri ni. Kira riak, Ustaz. Riak. 10. Riak. Okay. Ni 10. Ini 10. Jadi ini yang utama ni. Ini 10. Mazmumah. 10. Mudah. Ini kita dah faham. Apa dia kata ni. Apa yang dikatakan sifat terkeji, apa sifat terpuji. Maknanya yang 10 belah kiri ni tak boleh ada pada diri lah. Buang. Buang. Okey. Balik pada ni balik. Kita masuk dekat sini pula. Sini. Ilmu tasawuf tu ada 2 unsur. Satu, dalam kitab dia buat apa? Istiqamah. Istiqamah. Dia ada satu nota dalam kitab. Dia kata jalan keselamatan. Yang dia kata untuk kau selamat. Dunia dan selamat daripada godaan nafsu. Dia kata ni. Jadi nama ni jalan keselamatan. Engkau hendaklah melakukan 2 perkara. Satu nama dia mujahadah. Satu nama dia istiqamah. Ni. Dia 2 benda ni. Mujahadah ni kita tahulah lawan nafsu. Istiqamah ni kalau kita kata constant pun boleh jugalah.
Istiqamah ni yang dikatakan amalannya sedikit tetapi istiqamah itu lebih baik daripada amalannya banyak tapi buatnya kadang-kadang, buatnya jarang-jarang. Dia yang susah ni yang ulama kata istiqamah. Saya dengar kuliah, ada orang tanya satu guru lah. Kata kenapa ada orang muda istiqamah? Contohnya dia kata kalau dia semayang Duha 8 rakaat tu 8 rakaat tu dia maintain. Walaupun dia musafir ke apa benda ke. Kalau witir ni 11 tu dia maintain. Guru kata apa? Dia ibadah ni berat sebenarnya. Berat pada nafsu lah. Nafsu tak suka. Baca Quran satu juzuk sehari berat. Tapi kalau Allah Ta'ala angkat berat tu, itu menyebabkan dia tak rasa apa-apa. Allah Ta'ala angkat berat. Berat yang rasa kat hati nak buat ni, Allah yang angkat. Allah yang angkat. Kenapa Allah angkat? Sebab Allah nak mudahkan dia taat. Kenapa Allah taat? Allah nak pergi di syurga. Kenapa Allah di syurga? Sebab Allah sayang dia. Itu je. Allah sayang dia. Allah sayang dia. Kenapa Allah sayang dia? Itu soalan tu yang guru cerita ni. Sebab apa? Kenapa Allah sayang dia? Sebab dia banyak buat benda sunat. Jadi yang antara benda yang menarik kasih sayang Allah ni, banyak buat benda sunat. Hingga Allah kata dalam di kursi, aku jatuh cinta. Allah ni dia menawarkan cinta pada manusia. Menawarkan cinta. Macam mana? Banyak buat benda sunat. Banyaklah benda sunat korang cakap kan. Semayang tu ada yang wajib, semayang ni ada yang sunat. Banyak buat benda sunat. Jadi bila Allah cinta, dimudahkan kita dalam taat. Jangan salah faham kerja okey, anak sihat, gaji dapat, rumah okey, kereta okey, anak-anak okey. Kita kata Allah sayang kita. Bukan. Bukan Allah sayang kita. Ada dah. Dia hidup. Orang dia mati dan dia hidup. Standby tak apa. Allah sayang kita. Tak. Allah sayang kita ni tanda dia bila kita mudah taat lah. Itu je. Datang belajar rasa seronok. Itu tanda Allah sayang kita tu. Dalam satu bahagian. Baca Quran, okey boleh baca Quran. Itu Allah sayang kita. Tapi kalau baca Quran berat, taat berat. Tapi tengok TV, seronok. Ni bahaya. Ni. Allah ni, Ta'ala dia bagi signal bagaimana keadaan dia dengan kita. Signal tu pada kita. Macam orang katalah, engkau sabarlah, Allah nak tengok engkau punya keimanan macam mana. Bukan, ni salah. Ni bukan yang salah tau. Kita kata Allah uji engkau, Allah nak tengok keimanan engkau. Tak. Tak uji pun Allah tahu keimanan kita. Sebenarnya. Allah uji kita, bukan Allah nak tengok iman kita beriman tidak. Allah uji kita, supaya kita tengok diri kita beriman tak. Bukan Allah nak tengok, Allah tahu dah. Betul. Kita untuk kita nilai lah. Untuk kita nilai. Kita ni sabar tak? Untuk kita nilai. Kita ni yakin tak kalau kadar jadi sesuatu, ni dah ketentuan Tuhan. Itu iman tu. Percaya dengan Allah, ketetapan Allah. Nak marah apa? Nak marah apa? Allah tetap begini. Jadi hamba ni sabarlah. Minta Allah berilah aku sabar. Sebab ini nak ketetapan engkau. Bukan Allah nak tengok kita beriman tidak. Tak. Kita yang nak tengok kita beriman tidak. Ni jangan salah faham Jangan salah faham pada benda-benda gini. Banyak orang salah faham. Kalau kita tak belajar tauhid, dia salah faham. Kita untuk kita cek. Tujuan dia bagi kita ujian ni, okey, cek. Engkau selama ni, kau reda tak dengan apa aku tetapkan. Kalau kita menggelabah, yang banyak orang buat, menggelabah sana, begitu, gini, kadang tak lalu makan, kadang-kadang memberontak, kadang-kadang buat tindakan sampai, macam-macam lah aku nak cakap kan. Terutama orang perempuan. Dia, maknanya dia dah boleh nampak diri dia. Bukan Allah nak tahu dia beriman tak? Tak. Itu kan dikatakan bukan jangan kata engkau beriman. Sebelum engkau diuji. Kan dia katakan. Jadi uji ni untuk apa? Kita lihat. Kalau tak ada apa-apa berlaku, okey lah, betul tak? Sekiranya anak sakit. Gimana? Ada kata apa-apa tak? Boleh senyum tak? Tak senyum.
Apa-apalah benda-benda yang kita tak suka. Suami ke gini gitu tak suka, isteri jadi gini gitu tak suka. Kalau nak senang, kalau nak tenang, benda yang boleh buat satu je yang menenangkan. Itu nama dia reda. Reda dengan apa? Reda dengan takdir. Bukan reda dengan perbuatan dia. Faham Ada faham tau? Kita pagi ni kadang meeting kadang pukul 9, tiba-tiba bos marah. Contohlah bos marah. Kita kata, ni bukan salah kita bos marah. Kita bukan reda dengan dia marah. Sebab apa? Bila kita tak salah dia marah, silaplah dia, berdosa lah dia. Tapi kita reda apa? Allah takdirkan dia bercakap, Allah takdirkan cakap marah tu datang kat kita. Itu kita reda. Faham Bukan reda perbuatan dia. Perbuatan dia mungkin salah, mungkin betul juga. Tapi reda ditakdirkan begini, jadual aku begini. Jadual apa? Aku kena marah. Jadi kalau kita protes, kita mengamuk, kita pergi tempat duduk, kita ambil file, pom, kita baling. Bos suruh buat kerja, buat juga. Save. Aku nak buat save nama file ni, silaka. Gitu. Saya dah tengok semua ni. Betul cakap. Saya tengok ni. Dulu nak buat. Saya tanya mana file yang bos suruh buat. Ni. Nama file ni silaka. Kenapa aku tak silaka? Aku geram betul dengan dia. Ni saya cakap betul ni. Ni sungguh saya cakap. Ada sekretari tunjuk saya. Dia kata, ni surat yang bos suruh buat ni. Bukan saya lah, bos dia lah. Saya tengok tajuk surat tu, boring me. Boring me. Boring me. Sebab sekretari ni bukan orang Islam lah. Dia Bengali lah, sing. Saya tengok file ni, boring me. Apa yang taruh boring me? Dia kata, you pun faham kan maksud dia apa kan? Dia geramkan ni lah, bos tu buat surat. Sekarang juga buat. Itu boring me. Siapa yang menakdirkan okey ni kau kena buat surat. Siapa takdirkan? Allah takdirkan. Betul tak? Memang kadang-kadang cara dia salah, dia tak plan ke, dia tak apa ke, itu satu benda lain. Tapi takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz adalah begitu. Kalau kita kata ini Allah yang hendak, dia buat dengan kehendak dia, bukan orang paksa, dia tak tergagah, dia ada kuasa, dia ada kehendak, itu pun cukup obat yang paling besar untuk kita bertenang. Bertenang lah. Walaupun hati dalam ni cakap macam-macam. Kalau kita tak tenang, nanti kita akan timbul dosa lain. Satu tadi tak reza dengan Allah tak takdirkan gitu. Lagi kata apa? Keluarlah mengumpat, bos. Kena pula, dia pun kena. Ada geng. Kita dengan kawan. Aku tadi bos tu, tak apa. Tu beruang tu, bergemuk, panggil beruang. Beruang seekor tu. Aku kena dia tu. Dulu aku duduk di depan kau. Macam-macam aku dia. Dan ngumpat pula beruang. Tu tak boleh panggil gitu. Datang lambat. Telefon kau ke pejabat. Aku lambat lah. Beruang tu dah sampai. Beruang. Pagi-pagi dah ngumpat. Tahu tak hari tu Allah tak terima amal kita sepanjang hari, ditendang daripada langit pertama. Kenapa? Ngumpat. Ngumpat oleh pencin. Dah pencin telefon kau ke pejabat. Siapa bos sekarang? Beruang tu lagi ke? Beruang lagi. Ini dia cakap betul ni. Saya kerja, bukan saya tak kerja, saya tahulah dia cerita gini. Bukan beruang, sekarang ni ada orang lain. Kami panggil ni Siap Kobing. Siap Kobing pula. Tahu? Hari-hari orang Siap Kobing. Masuk ofis, sikit sampai. Sikit apa? Siap Kobing. Dah terkenal nama dia. Terkenal, kita yang introduce. Orang ni panggil Siap Kobing, kita dapat dosa. Orang ni ngumpat je, kita siapa? Kita yang beri nama. Kita lahir dan ngumpat dengan nama Siap Kobing. Jangan main tau. Ngumpat ni, dosa satu hal. Dosa dia apa? Lepas tu pahala kita pergi kat dia. Tak payah masuk nombor tag. Transfer. Tak payah password, apa benda-benda, underscore, apa benda password, main bank dulu, apa tak payah. Dia pergi. Pagi-pagi mana Siap Kobing tak datang ni.
Boom, dia pergi kat dia. Dia kat rumah lagi relax Bawa kereta pergi je. Pahala kita dah pergi kat dia. Lepas tu amal yang kita buat hari tu, sembahyang subuh, apa benda, amal, dia dipersembahkan Allah, sampai langit pertama, stop. Malaikat kata apa? Akulah penjaga ghibah, Allah tak benarkan mana-mana amalan yang ada ngumpat pada dia untuk naik turun. Dia balingkan balik ke muka pemilik dia. Bahaya ngumpat ni. Sebab tu dikatakan itulah kebinasaan lidah. Kerja ni, benda ni kemungkinan nak berlaku tinggi. Saya kata jaga-jaga. Kita ingat kita semayang, Allah bagi kita pahala. Rupanya tak ada apa yang kita dapat ni. Kenapa? Ni lah. Dijahanamkan oleh satu perbuatan yang mengumpat. Satu, jangan cerita hal orang yang kita tak suka. Jangan cerita. Terutama ada kawan. Kalau makan, pergi makan seorang pun tak apa. Kalau perempuan tak elok lah makan seorang kalau ada kawan. Saya kat pejabat, saya kerja 30, kerja daripada tahun 85 lah. Dia kerja betul-betul lah, daripada Kroma kan. Ikut jawatan yang kita belajar lah. Kalau kerja kilang-kilang ni macam-macam lah kerja. Cuti semester, kerja kilang ni pernah. Kerja dekat hotel, angkat barang pernah. Macam-macam kerja lah. Pasal kereta baru ada. Tolong orang masa kita baru ada macam-macam kerja. Dan kita nampak ni selalunya umpat ni banyak berlaku pejabat lah. Lepas tu saya kat office memang saya jarang makan dengan kawan. Kalau saya nak pergi minum ke, tak minum dia, saya pergi seorang. Saya tak suka duduk minum dengan orang. Kenapa? Bercerita je saya tak suka tu. Dia akan cerita hal yang tidak menarik lah. Menyebabkan amal kita kena baling. Lepas tu saya jarang nak duduk makan dengan orang, saya tak berapa minat. Dulu lah masa kerja lah. Istiqamah, dia kata, baik kelakuan dengan makhluk. Ini dalam kitab kata gini. Okey. Ini satu benda yang terkait pada dia, istiqamah dikatakan jalan keselamatan, dan pair dia, pasangan dia adalah mujahadah. Ni. Istiqamah ni, kalau dalam unsur tasawuf ni, dia memperterjemahkan istiqamah ni maknanya tetap pada pendirian. Dia terjemahkan gini. Tetap pada pendirian. Tetap pada pendirian. Ni yang payah nak buat lah. Kita tengok anak-anak kalau tahfiz, pakaian dia memang ikut sunnah, betul. 3 tahun dulu tahfiz, itulah pakaian dia. Tapi kalau yang payah ni, bila dia dah habis tahfiz, selalunya kopiah pun tak ada kepala kadang-kadang. Kopiah tak ada kepala, dah pakai macam budak-budak biasa. Lepas tu bacaan pun kadang-kadang dah tak ingat. Itu yang dikatakan nak tetap pendirian dia, bagaimana dia belajar tahfiz tu, itu pakaian, nak letakkan pakaian dia payah ni. Nak letakkan pakaian. Sama juga macam orang lain. Orang perempuan dulu ikut usrah kat universiti, pakai tunung labuh, keluar, habis. Tu kita biasa tengok. Saya biasa jumpa perempuan kata dulu saya bila pakai pudar Ustaz. Nak kekalkan tu yang susah. Pakai ni boleh pakai. Nak kekalkan. Sampai bila? Sampai hujung usia. Sampai mati lah. Tu agak payah. Bukan mudah. Bukan mudah. Tapi kalau dah dapat, okey. Kalau dah dapat, okey. Tapi cubaan dia memang dahsyat. Cubaan nak istiqamah ni memang dahsyat. Kuat. Menggegarkan hati kita. Kadang menyebabkan kita keluar air mata. Betul saya cakap betul ni. Tapi nak dapat, kalau dah dapat, ini satu nikmat yang besar. Pendirian ni termasuk benda lain lah. Apa yang kita pegang dengan kukuh, terutama pada bab-bab agama. Pada bab-bab agama. Kita tak nak pakai seluar ketat, pada bab agama lah. Kita dah biasa pakai baju kurung. Tak pakai. Walaupun ada event ke benda ke, orang semua pakai jeans, kita dengan cara kita. Saya bawa anak-anak saya main bowling. Dia pakai jubah. Balik bowling. Pakai jubah
Saya tak heran. Kenapa saya kata saya tak heran? Saya tengok National Geographic. National Geographic Orang putih kan dia gali-gali dekat apa? Piramid tu kan. Yang kerja ni orang Arab. Tengok dia pakai jubah kerja. Dia kerja kontrak pakai jubah tau. Itu kira istiqamah pada, katalah kita kata jubah ni budaya dia lah. Tapi kita orang Islam ni, kita kata jubah ni, serban ni bukan di budaya. Tetapi apa Rasul buat, kita ikut. Tu je. Orang kata macam lah, ini budaya Arab, atau pulang lah. Ada pula kata ni serban ni Abu Lahab pun pakai. Yang kau pergi ikut Abu Lahab tu, kalau otak kau buat apa? Betul tak? Kenapa kau pergi pakai serban ikut Abu Lahab? Dia kata ni orang Arab pakai, Abu Lahab buat berjaya pakai serban, mana kau tahu? Satu hal. Ada tak Nabi kata Abu Lahab juga berserban? Tak ada. Nabi kata pakai serban kerana malaikat itu memakai serban. Nabi compare dengan malaikat, bukan compare dengan Abu Lahab. Kalau iyalah sekalipun Abu Lahab pakai serban, apa pun kau niat ikut dia? Betul tak? Tu nak istiqamah ni yang payah ni. Istiqamah datang pengajian. Bukan senang. Kalau Allah tak beri, datang, ofis sebelah pintu ni pun datang. Betul? Sebelah pintu ni je datang. Jangan kata dia jauh, jangan kata dekat 10. Berani pukul 7 dah sampai pejabat dah. Ada kelas pukul 8, tak datang. Jangan datang. Allah tak bagi dia datang. Itu hakikat dia. Kenapa tak bagi datang? Macam-macam lah orang cakap. Ada orang boleh istiqamah. Ni yang susah nak buat. Tetap pada pengajian. Pendirian dia pada pengajian, apa pendirian dia? Ini wajib. Macam mana aku sembahyang wajib, belajar wajib. Dia ada stand yang betul. Dia ada firm pada stand dia. Firm pada stand ni yang payah. Kalau Allah beri, dia dapat dah. Kalau Allah tak beri, Allah beri atas dia usaha nak dapat, Allah bagi. Kalau tak usaha, memang Allah tak tolong. Dulu Ustaz Rosli Mu'tah, dia kata begini kata, kita nak berubah ni, kita nak ada usaha. Saya pernah tulis saya kemar-kemar buku tu kan, lama lah ni. Saya kemar-kemar buku-buku belajar saya lama-lama, belajar dengan ustaz-ustaz mana-mana kan, kat surau ke kat mana. Saya tengok ada satu catatan tu, saya tengok tarikh dia, 1994. Saya tahu ni memang buku saya, memang tulisan saya. Saya tulis apa? Saya yakin, tulisan ni memang ustaz cakap, bukan saya buat sendiri. Dia kata apa? Hidayah daripada Allah, usaha daripada makhluk. Saya tulis kat dalam tu. Hidayah ni daripada Allah. Tapi nak cari hidayah ni, kita kena buat. Kita kena buat pilihan. Taufik daripada Allah, usaha mendapat taufik daripada makhluk. Makhluk ni manusia lah. Diri kita. Jadi, mesti usaha ke arah tu lah. Nak syurga, kena buat amalan orang syurga. Nak sah semayang, kena belajar semayang. Itu asbab-asbab yang kita kena buat. Tu saya ingat akan tulisan dulu. Kita kena ikhtiar. Ada orang kata, kita dah ditentukan syurga neraka. Betul. Betul. Hakikatnya memang gitu. Kalau gitu tak payahlah semayang. Bila kau kata tak semayang, engkau memang ditentukan neraka tu engkau. Kenapa? Sebab tu apa jadi kau tak semayang. Jadi kita nak ke gitu? Tak nak. Kita kena buat pilihan. Apa? Semayang. Moga-moga apa dia tak ada kat itu adalah jannah. Gitu je. Bukan budak, bukan payah nak faham. Jadi takdir ni macam mana? Ialah apa yang kita buat sekarang ni lah. Presently ni apa kita buat? Ke arah mana kita? Jadi nak kena faham dia punya SOP, dia punya proses, bagaimana penetapan dia dan bagaimana kita nak bergerak ke arah tu. Lepas tu guru cakap apa? Satu ni dia kata bila kau nak berubah ni dia kata dia kena tetapkan misi dia. Satu dia kata misi. Misi ni maknanya matlamat lah, matlamat hidup. Kita ni nak pergi mana? Tu kena faham. Kita nak pergi mati ni. Nak pergi mati. Kita ni nak pergi mati. Nak pergi mana? Nak pergi mati. Nak pergi mana? Nak pergi akhirat. Itu nak pergi mana tu kita tetap dulu dia kata. Kalau tidak, kita akan terawang-rawang. Dulu guru kata apa? Engkau pergi ke ICC, demo kita tanya, orang putih kat ICC kan. Where do you come from? Katalah boleh kata, I don't know. Tanya lagi soalan kedua dia kata. Where you heading to? Lepas ni kau nak pergi mana? Ni Malaysia. Lepas ni kau nak pergi mana?
Kau nak balik ke, kau nak mana? I don't know, dia kata. Where do you come from? I don't know. Where are you now? Also I don't know, dia kata. Sekarang tak tahu dekat mana, lepas ni nak pergi mana tak tahu, datang dari mana tak tahu. Kita kata apa? Ini gila orang putih ni. Dia tak tahu dia datang dari mana. Dia tak tahu dia kat mana. Dan dia tak tahu pergi mana. Dia kata macam manusia lah. Kau tanya, kau lepas ni pergi mana? Alam barzah. Okey. Faham. Kau kat mana sekarang ni? Kat dunia. Dunia tempat apa? Dunia tempat apa saja kita buat akan dinilai. Kalau ikut kitab, kalau kita mengaji apa yang kitab tu? Matan apa? Kitab Arab lah. Qurratul Ain. Qurratul Ain. Dia kata, catatan yang malaikat catat ni bukan saja dosa catat sini, pahala catat tak. Apa saja kita buat catat. Macam ni saya buat. Catat ni. Dia catat. Saya buat ni. Dia catat. Dia catat. Dia catatan dahsyat. Kita duduk pandang slide, dia catat. Kita tak pandang slide, dia catat. Dia catat every second. Sebab tu tanda orang yang dimudahkan hisap dalam kitab kata apabila dia buka amal dengan tangan kanan. Rasulullah kata siapa yang mula dihisap, dia akan dihisap. Mula dihisap. Maksudnya dihisap dengan payah. Dia tanya ni, setiap sen dia tanya mana kau dapat, ilmu kau buat apa, muda kau habiskan macam mana. Siapa yang kena hisap, maka dia akan dihisap. Lepas tu yang disisi-sisikan orang soleh, birai hisap. Apa birai hisap? Masuk syurga tanpa hisap. Itu yang diceritakan. Dia katakan orang Islam ada 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisap. Jadi itu siapa tu? Adalah golongan dia disebut nanti. Dan kita disebut banyak. Nak tetap pendirian ni yang payah. Satu mesti ada pendirian yang betul dululah. Baru tetapkan. Ada orang dia ada pendirian yang salah. Dan dia tetapkan pendirian yang salah tu. Contoh. Kita kata pakai tudung. Ni contoh dia kata ni. Dia kata kalau tak ikhlas buat apa pakai. Ni pak. Dia ni pegangan dia tu. Dia kata tak ikhlas buat apa pakai. Sama juga ada orang kata hati tak bersih buat apa semayang. Saya biasa dengar. Dia kata tak ikhlas buat apa pakai. Pakai tudung lah ke aurat. I want to be myself. Biasa dengar orang tak? Buat apa aku tidur orang pakai burung? Aku sini, aku pakai seluar ketat, aku pakai ni, aku pakai itu, aku pakai style ni baju. Betul. I want to be myself. Buat apa aku ikut orang lain? Pak. Kita ni hidup ni bukan kena jadi diri kita. Bukan kena jadi orang lain. Kena jadi apa yang Allah suruh jadi, itu kita jadi. Walaupun perkara awal ni belum berlakon. Pakai baju kurung, tak selesa. Tak apa, pakai. Kenapa? Dia baju kat luar. Ini umur dah 60 pakai jean ketat lagi macam mana? Bukan seksi, tengok pun selesa. Betul? Ambil gambar kat APF. Hari ni keluar APF 55. Pakai jean ni. Baju ketat lagi t-shirt. Ada pula orang like sana, like sini, like sana. Masuk AB. Yang like tu pun kalau dia dengan like tu dia bersemangat. Oh ramai orang like. Okey lagi aku ni pakai seluar ketat. Habis ya kita dapat dosa. Kenapa? Kita jadi pemberi semangat. Jangan like. Kalau berani nasihat. Dah lah kak 55 kak. Janganlah pakai seluar ketat lagi. Kalau berani buatlah. Okey juga. Lepas tu dia delete lah komen tu. Atau message je personally. Tak apa. Jadi jangan ada benda yang salah. Saya dengar ni, orang cakap ni. Benda ni dia kata atas ikhlas. Tak ikhlas, jangan buat. Bukan. Benda ni atas wajib. Tutup aurat ni wajib. Tutup aurat ni wajib. Ikhlas tak ikhlas, itu satu bicara lain. Tapi mesti buat, mesti buat. Kalau tu ikhlas, bila masa ikhlas, mana nak suka. Saya tengok ni orang cakap kat atas pentang kadang-kadang. Ni jangan salah pendirian lah. Kita salah pendirian. Pendirian ni maknanya kita ni diri tau. Pendirian ni daripada asal berdiri.
Apa yang kita pegang dalam hidup kita. Itulah dia. Apa yang kita pegang dalam hidup kita. Ramai orang ada pegangan yang salah. Ada konsep hidup yang salah. Itu yang keluar perkataan yang macam-macam tu. Orang Perak kata biar papai asal bergaya. Itu pegangan salah tu. Tu orang Perak ada. Biar papai asal bergaya. Patutnya apa? Biar papai asal beriman. Biar papai tak apa, miskin tak apa, asal beriman. Bukan biar papai asal bergaya. Maknanya duit dah tak apa, janji pakai bergaya lah maksud dia. Bukan tu. Kita bukan nak gaya. Janji kita ada pendirian yang betul. Dan mesti kuat untuk menolak apa saja hujah yang orang bagi. Kenapa? Kita ada tetap pendirian. Kita kena kemas. Ini goyang. Kau pakai tudung labu macam masi-masi lah tudung kau. Ni ada orang cakap. Aku tengok Makcik Marhaban tu macam kau. Jangan kau pakai tudung labu lah. Dia panggil Makcik Marhaban. Wah, ajar betul. Patut bagi semangat kan? Aku kalau boleh nak pakai macam kau lah. Tudung nampak sempurna sikit lah. Itulah, tapi itulah aku pun tak kuat lah. Kau doakan aku. Patut tak gitu kan? Ini pelik-pelik. Jumpa kat lift. Aku ingat Makcik Marhaban mana tadi? Wah, ajar betul lah. Lepas tu dia tahu ramai-ramai. Oh, ni lagi dahsyat. Budak ni pula balik pada passion asal dia. Dia dapat faham. Apa? Dia yang mengubah budak tu balik pada ketidaksempurnaan. Bukan tidak kebaikan ketidaksempurnaan. Patut dia berubah, kita support lah. Kita support apa yang perubahan tu. Dulu semayang Zuhur 3.30. Sekarang sebelum kedua dia sebelum Zuhur dah, tak pejabat. Kau ni sejak bila jadi ustazah? Bukan ustazah. Mana ada orang kata semain buku sebelum kedua ustazah? Tak. Dia nak berubah. Dia nak semain cepat. Patut kita sokong. Aku kalau boleh nak macam kau lah. Dulu kita sama semain lambat, aku nak cepat je lah. Patut kita cakap. Jangan sindir. Tengok kawan tak pernah pakai kopiah kat pejabat, tiba pakai kopiah. Jangan panggil dia, Pak Ustaz, aku ingat Ustaz mana tadi. Ni ramai je kan? Patutnya berilah sokongan. Atau diam je lah. Kau senang nak letak kopiah atas kepala. Kalau bekerja lah, kalau tak bekerja tu, yang dah pergi dari pencin ni, dah pergi haji ni, letak atas kepala, tak ada masalah. Bukan mudah lah, bukan mudah. Tapi kita mesti ada pendirian kerana ilmu yang dikatakan membaiki hati ni, dia memerlukan pendirian yang tegas. Itu nama dia istiqamah. Tetap. Orang cakap apa, tak goyang. Orang buat apa, tak goyang. Orang tawar apa, tak goyang. Kenapa? Engkau tak boleh tolong aku dalam kubur. Itu satu benda yang pasti. Aku nak pergi belajar, aku nak pergi belajar. Engkau nak ajak aku pergi tempat lain yang tak baik, aku tak nak ikut. Kenapa? Ini pendirian aku. Dan aku istiqamah dengan pendirian aku. Patutnya begitulah. Patutnya gitu. Lepas tu, benda yang paling susah ni, itu yang dua tu. Dia ada dua dah. Satu mujahadah, satu istiqamah. Macam mana Ustaz cakap lah. Belajar fiqah, ada dua bab yang paling susah. Dua-dua tu berakhir dengan zat. Zat, huruf zat. Satu apa? Faraid. Zat. Satu, haid. Haid perempuan ni haid. Ni dua benda-benda susah. Betul. Faraid susah, haid susah. Sama jaga benda ni. Nak berubah ni ada dua hujung. Nak payah. Satu mujahadah, satu istiqamah. Kadang-kadang sampai keluar air mata. Kena menangis orang. Tapi bila berjaya pada dua ni, kita ikut track ni. Dari keselamatan. Guru kata gitu. Ikut demi track. Bila berjaya dapat dua ni, berjaya buat dua ni dengan baik, maka lahirlah satu benda yang sangat indah yang orang lain tak dapat. Ini nama dia bahagia. Bahagia kat dunia, bahagia kat akhirat. Ini nama dia bahagia. Jadi, usahakan benda ni, so nak berubah ni, satu, kita tetapkan berdirian, ulama kata,
Satu, kita cari kawan yang boleh membantu kita tetapkan pendirian kita dalam agama. Cari kawan. Satu, cari kawan. Lepas tu cari bahan. Apa bahan? Bahan ni, bahan yang boleh menguatkan kita lah. Apa? Pergi dengar tarbiyah, pergi dengar ceramah. Kalau naik kereta tu balik rumah jam, pasanglah kuliah-kuliah. Saya pergi bagi ceramah dekat Musim Melaya. Diorang dia buat bengkel transformasi. Untuk staff lah. Transformasi. So, dekan tu kata, Ustaz, saya duduk nilai. Dulu tak jam, sekarang ni jam. Tapi dia kata syukurlah, sekarang ni bila jam, saya ambil pen drive, saya rakam ceramah yang bagus-bagus, yang boleh bagi saya kesedaran. Saya akan dengar dekat kereta. Rupanya Allah bagi saya jam, Allah bagi saya ilmu. Dia nampak gitulah. Kalau rumah saya dulu dekat sini, saya tak dengar apa-apa dalam kereta. Sekejap dia sampai. Rupanya dalam kepayahan tu ada kebaikan. Tu dia faham itulah kita. Dia kata betul lah tu. Doktor PhD ni. Betul lah. Jadi itu yang dia kata setiap kepayahan ni ada kebaikan. Betul dia kata. Itu contoh dia cerita lah. Tapi dia kata kalau kita marah-marah pun tak guna Ustaz kan. Dia jaya. Betul lah tu. Jam kita marah-marah. Buat apa kita concern kita cakap dengan dia. Benda yang pertama kita kena pegang. Kita jangan concern. Jangan ambil berat. Benda yang kita tak boleh kawal. Faham? Jam ni mana boleh kawal. Tapi benda kita boleh kawal. Hati kita boleh kawal. Jangan marah. Yang luar tak boleh buat apa. Dia nak blok kereta ke nak apa. Tak boleh buat apa. Okey. Nanti sambung. Kita berhenti 8.45 kan. Itu benda ni lah. Nanti korang nak meeting ke apa nanti terganggu pula kerja. Okey. Nanti sedikit kita cabang kat sini. Dan kita dah belajar ni sebenarnya ni. Tapi saya masukkan nota. Kamu kat sini nanti. Kaedah mendapat istiqamah. Kita sambung ni lah. Sambung dekat nota ni nanti. Nanti kita akan buatlah beberapa cabang-cabang yang dekat atas ni. Nanti ingat tadi sini. Jadi kita sambung kat sini. Ini akan ada beberapa cabang lah daripada istiqamah ni. Daripada kitab-kitab tulis. Bagaimana kaedah nak dapat istiqamah ni. Kat sini. Jadi datanglah nanti. InsyaAllah. Semoga Allah izinkan kita dapat sambung belajar kat sini. Ini adalah apa yang ditulis dalam kitab tetap pendirian. Ni. Ini juga ada nota nanti yang saya cakap tadi. Mencari kawan, mencari bahan. Adalah perkara ni yang boleh membantu tetap pendirian yang kita tulis lah. Lepas tu kita akan uraikan baik kelakuan dengan makhluk. Lepas tu kita baca balik dekat kitab ni dia kata apa. InsyaAllah. Okey. Itu berarti kali ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih juga kawan-kawan 175 orang yang sama-sama ikut online pada pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله 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 الحمد لله